Di dunia kita melihat sebahagian manusia dipandang tinggi, tetapi di sana menjadi rendah. Antara yang pasti ialah Fir'aun, sebab Allah menceritakan tentangnya. Haman, Qarun, Namrud, Abu Lahab, semua ini kisahnya terdapat dalam Al-Quran, menceritakan tentang golongan di dunia dianggap tinggi. Dia adalah pemimpin, dia adalah menteri, dia adalah hartawan. Semua ini akhirnya hancur di sisi Allah, menjadi golongan yang hina dunia. Benar firman Allah yang mengatakan di hari kiamat, golongan yang tinggi bertukar menjadi rendah di sana. Dan ada golongan yang rendah di sini. Di dunia dianggap sebagai fakir miskin, di dunia hanya marhain biasa. Tiba-tiba di sana, Masya Allah, dikenali sebagai orang yang bertakwa, yang memasuki surga Firdaus di sisi Allah. Uwais Al-Qarni sebagai contoh. Uwais Al-Qarni berpandukan riwayat hadis tak dikenali oleh makhluk di dunia, tetapi di hari kiamat, di akhirat, istimewa kedudukannya di sisi ilahi. Maka itulah yang Allah maksudkan. Kita mengharapkan kita ini insya Allah ditinggikan di sana. Di dunia tak glamour pun tak apalah tuan-tuan dan puan-puan. Jangan jadi seperti setengah golongan mengejar glamour di dunia. Allah, di dunia ini glamour, semua kerja glamour kononnya pada hari ini. Rambut nak jadi macam rambut artis sekian-sekian. Kemudian tanya pula artis tu pakai bedak shampoo nama apa. Kemudian bila adalah mungkin juara lagu lah, juara itu dan ini, berkerumun nak tengok artis pakai baju apa, fashion apa. Ini manusia yang telah tenggelam dengan glamour dunia. Kita perlu balik pada ayat tadi. Yang glamour di sini, di sana mungkin terhina. Yang kamu sanjungi pada hari ini sebab dia artis terkenal, mendapat trofi itu, anugerah itu, dia digelar sebagai the most beautiful woman in the world. Dia digelar sebagai the most handsome man in the world. Dia bergelar sebagai orang yang paling sihat di dunia, orang yang paling berani di dunia. Itu semua gelaran sementara. Allah mengatakan, kamu jangan lupa ada sebahagian manusia di dunia ini kamu pandang dia tinggi, tetapi di sana dia terhina. Dan ada sebaliknya, di dunia ini kamu pandang dia hina, tapi di sana dia tinggi. Allah sedang ceritakan kepada kita tentang nilai hidup. Ayat ini tersirat di sana nilai. Apa nilai yang hendak Allah ajar pada kita berpandukan ayat tadi? Nilainya ialah jangan tertipu dengan dunia ini. Jangan terpedaya dengan glamour yang sementara. Jangan terpedaya dengan keindahan, kecantikan, kemewahan yang sementara. Sebab ketinggian di sini tidak bermaksud ketinggian di sana. Kita nak kejar ketinggian di sana. Jika itu yang kita kejar, ingat dua benda. Ingat tentang jalan, dan ingat tentang cara nak berjalan. Ingat dua ini. Ingat tentang jalan, dan ingat tentang cara nak berjalan. Samalah macam kita hari ini nak pergi daripada Batu Uban ataupun Pulau Pinang nak pergi ke Kuala Lumpur. Kita kena jalan. Kena jalan. Oh, kita akan masuki Lebuh Raya Belas, utara selatan. Itu jalan yang betul. Silap-silap jalan pergi ke arah Perlis. Kenali jalan. Dalam Quran kita kiaskan jalan itu dengan ayat yang menceritakan tentang siratum mustaqim.
Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Rabbi, tunjukkan kepada kami jalan. Jalan itu nombor satu yang kita kena kenal untuk selamat di akhirat. Jalan itu, jalan yang kita pilih bukan sebarang jalan. Jalan yang mustaqim, jalan yang lurus. Maka kenallah jalan kita terlebih dahulu. Maka bila kita kaitkan jalan itu dengan surah Al-Waqi'ah, jalan itu ialah jalan yang membawa kita pada akhirat dan keselamatan di akhirat. Al-Waqi'ah satu kepastian, jalan yang membawa kita ke penghujung yang pasti, dan ketika sampai ke penghujung yang pasti kita selamat. Maka kenalilah jalan. Itu pertama, jalan yang Allah mau kita pilih, jalan yang lurus, siratal mustaqim. Yang kedua, tahu cara nak berjalan. Dah tahu jalan, tahu pula cara bawa kereta. Jika tidak, tak selamat. Jalan dah betul, berlaku kemalangan di tengah jalan, masuk TV, mati. Mereka 5 adik-beradik menaiki kenderaan potong saga menuju ke Kuala Lumpur. Jalan yang betul, tiba-tiba diipuh terbabas, kelima-limanya meninggal di hospital. Dan polis mengesahkan mereka telah membawa kereta, memandu kereta dengan begitu laju, mengatasi had kelajuan di Lebuh Raya. Cara tak betul, caranya membawa padah. Sebab itu selepas kita kenal jalan kita kena tahu cara nak berjalan. Sebab itu Allah turunkan ad-din. Inna dina indallahil Islam. Ad-din ini ada perinciannya. Seperti cara membawa kereta, kelajuan kita jaga, minyak enjin kita periksa terlebih dahulu, brake kita periksa terlebih dahulu, minyak mencukupi. Banyak hukum hakam, banyak perkara kita ambil kira. Seperti agama kita, seperti ad-din kita. Solat kita jaga, puasa kita jaga, tilawatul Quran kita jaga, kesabaran kita jaga, keikhlasan kita jaga, jauhi maksiat. Semua itu ramuan yang berkaitan dengan cara hidup. Lantas untuk selamat, jangan silap memilih jalan. Jangan pilih jalan glamour yang menghancurkan. Pilih jalan lurus. Jika dalamnya ada glamour, gunakan secara lurus. Jika dalamnya ada pangkat tinggi, boleh terima, tapi gunakan secara lurus. Jika di jalan itu Allah berikan kekayaan, kemewahan yang halal, boleh terima, tapi gunakan secara lurus. Jalan kena lurus. Dan kemudian cara berjalan kena betul, baru sampai. Maka itulah yang tak kita kaitkan dengan ayat 3. Allah merendahkan satu golongan, yaitu golongan yang kufur, yang derhaka, dan Allah meninggikan golongan yang lain, yang bertakwa dan yang seumpamanya. Seterusnya kita masuk ke ayat yang keempat. Allah menceritakan tentang apa yang berlaku di hari kiamat. Bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Kita mendengar tentang gempa bumi. Mereka yang dilanda gempa bumi, mereka rasai gegaran. Masa tsunami melanda dengan dahsyatnya bumi Aceh dan kawasan-kawasan yang lain, kita di kawasan Pulau Pinang rasai juga sedikit gegaran. Kita rasai juga sedikit gegaran. Dan gegaran itu menyebabkan sebahagian kita keluar daripada bangunan, sebab merasakan seolah-olahnya bangunan tinggi kita di Pangsapuri dan seumpamanya seolah-olah bangunan kita itu terhoyong hayat. Kita takut, terkejut, terus keluar, berhimpun di luar sana. Keluar, berhimpun di luar, meninggalkan barangan yang penting di rumah, yang penting nyawa kita. Begitu manusia keluar berhimpun. Sedikit gegaran di muka bumi menyebabkan